Fayad melakukan debut bersama skuad kebangsaan dalam aksi persahabatan antarabangsa menentang Uzbekistan pada 10 Oktober 2021. Dalam perlawanan yang berlangsung di Amman, Jordan itu, Malaysia tewas 1-5 kepada lawan tatkala Fayad sempat beraksi selama 20 minit. Sememangnya ia jadi peluang terbaik buat Fayad untuk menebus kekecewaan lalu menerusi aksi lebih baik dalam perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim pada Khamis. Ini first time yang dapat panggilan daripada skuad Coach Kipagon. Perasaan tu teruja sebab sini pun banyak player-player yang terbaik untuk skuad Malaysia kali ini. Kalau dari fizikal tu mungkin cabaran sebab nak jumpa dengan player-player yang badan fizikal yang besar. Mungkin itu tak menjadi halangan untuk menjadi seorang yang terbaik. Memang berbeza dari kelab sebab sini dia macam dia minta lebih lagi untuk training. Memang betul-betul berubah, beza lah. Mungkin dari segi saya punya confident kot yang boleh Coach Kim Panggon panggil saya, dan insyaAllah saya akan bantu sebuah sedikit untuk tim Malaysia kali ini dan mungkin terbaik untuk improve saya punya game untuk dalam tim Kedah. Untuk rekod Fayad antara 27 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat skuad negara bagi dua perlawanan persahabatan antara bangsa bulan ini. Statistik perlawanan lalu menyaksikan 56% penguasaan bola didominasi Harimau Malaya dengan pertemuan terakhir berakhir dengan keputusan 3-1 dimenangi Malaysia, dan ini merupakan pertemuan kedua dalam sejarah Malaysia menentang Turkmenistan. Okey, kita bersama dengan rakan wartawan kita Zuelmi Zainal Azam yang berada di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri di Johor. Assalamualaikum, apa khabar Zul? Buka puasa apa tadi Zul? Waalaikumsalam Akbar. Saya sempat makan nasi biryani Johor tadi. Alhamdulillah kenyang. Jadi saya harapkan saya dapat meneruskan momentum untuk lintas langsung bersama Akbar. Sebab takut semput nanti. Sebab makan nasi biryani Johor kan. Laju makan. Okey. Sini buka Zul. Awal. Di Johor berbuka pada jam 7.16. Okey. Baik. Jadi Zul, beberapa jam sebelum sepak mula, apa perkembangan terkini di sana Zul, terutamanya untuk skuad Harimau Malaya? Ini latest update dan apa juga perkembangan mengenai Fayad Zulkifli Amin, adakah dia diturunkan? Okey, saya datang lebih kurang 3 jam awal di Stadium Sultan Ibrahim, dan apabila saya datang ke stadium ini saya dapat lihat tak ramai lagi menghadiri ke Stadium SSI, tetapi ada, boleh dikiralah penonton-penonton yang mula datang ke stadium. Mungkin hari ini hari pertama bulan Ramadan dan orang kata mereka berpuasa di rumah masing-masing, tetapi ada juga penonton dan juga penyokong yang datang berbuka puasa di stadium sambil bawa meja, berbuka bersama dan sebagainya. Tetapi saya mengharapkan penonton yang hadir ataupun penyokong yang hadir datang tak kiralah mungkin selepas tarawih ke, sebab di Johor pada hari puasa pertama mereka cuti. Jadi saya rasa mereka mungkin ada peluang untuk datang ke stadium untuk membanjiri bagi memberi sokongan kepada skuad Harimau Malaya. Tetapi nak bercakap ataupun nak menjawab mengenai persoalan Akbar berkenaan dengan Fayad, sebenarnya semua yang rasa penyokong dan juga peminat di luar sana tak perasan, beliau telah beraksi bersama skuad negara sebelum ini, iaitu pada 10 hari bulan 10 2021 bersama skuad negara bimbingan Tan Chien Ho bertemu Uzbekistan. Saya rasa pemain ini berpeluang untuk berada dalam skuad 23 pemain, tetapi bergantung kepada taktikal dan juga perancangan daripada Kim Panggon, sebab dia ada dua perlawanan yang boleh bermain, iaitu sama ada bertemu Turkmenistan ataupun Hong Kong. Tetapi kalau tanya saya, melihat kepada lawan, Turkmenistan lebih fizikal, lebih mempunyai kelebihan dari sudut itu. Saya rasa Fayad mungkin tiada dalam perancangan Kim Panggon pada malam ini. Sebaliknya akan diturunkan bertemu Hong Kong nanti. Jadi percaturan itulah yang akan diambil kira. Siapa yang akan dipertaruhkan untuk bertemu Turkmenistan? Pasukan yang berada di ranking ke-135 dunia. Okey, itu berkenaan Fayad. Zul, nak tahu juga bagaimana pula dengan kelibat Paulo Josue dan juga Endrick Dos Santos? Apakah mereka akan berada dalam ke-11 utama? Confirm ke Zul? Hasil risikan saya, nak kata dalam kesebelasan utama tu
tak pasti, tetapi dalam skuad 23 pemain sah. Confirm. Itu berdasarkan risikan dan juga maklumat yang saya terima. Sebab kita tahu ini adalah peluang ataupun ini adalah platform terbaik kepada Coach Kim Panggon untuk menguji kemampuan Endrick dan juga Paulo. Kita dah kongsi semalam yang mana Paulo dan juga Endrick cukup cemerlang dalam pasukan Liga Super masing-masing menerusi jaringan dan juga bantuan jaringan yang dilakukan. Tetapi untuk dalam kesebelasan utama, saya rasa mungkin salah seorang akan diturunkan ataupun kedua-duanya sekali. Tetapi saya melihat mungkin saya memilih kedua-duanya sekali untuk berada dalam kesebelasan utama. Okey, baik Zul. Mungkin yalah kita dah banyak bercerita, Zul pun dah banyak berkongsi mengenai persiapan skuad Harimau Malaya menjelang perlawanan ini. Sekarang ni nak sentuh mengenai pasukan lawan kita, Turkmenistan. Ada latest update tak daripada pasukan ini? Yalah kita tahu kan dia misi balas dendam ni sebenarnya Turkmenistan untuk menewaskan Malaysia di SSI. Jadi ada apa-apa yang terkini dari kamp Turkmenistan, Zul? Saya secara peribadi kecewalah kerana tidak dapat menemu ramah ataupun membuat liputan pasukan Turkmenistan. Mereka memberi alasan datang lewat dan tidak berlatih di Johor Bahru. Sebab mereka sudah berlatih di Kuala Lumpur di Padang PKNS semalam pada 11 pagi dan kemudiannya mereka bertolak ke Johor, saya rasa menerusi penerbangan pada 11 petang dan kemudiannya tiada aktiviti, sebarang aktiviti pada 11 malam. Saya sempat berjumpa dengan pegawai media untuk mendapatkan temu ramah tetapi gagal kerana jurulatih tidak sudi untuk memberi temu ramah. Tetapi ingin saya berkongsilah sedikit berkenaan dengan pasukan Turkmenistan ini daripada research yang saya lakukan yang mana pasukan Turkmenistan dibimbing oleh jurulatih baru Akbar. Ini akan menjadi perlawanan pertama jurulatih tersebut iaitu Mergen Orozov. Baru berusia 34 tahun. Latar belakang Orozov cukup menarik kerana beliau merupakan bekas pemain futsal dan telah mencipta kejayaan membimbing kelab futsal sehingga diangkat ataupun dipilih sebagai jurulatih Turkmenistan yang ketika ini. Jadi tugasan pertama beliau bertemu Malaysia dan hasil kajian dan juga pencarian yang saya lakukan, beliau telah berjaya membantu Turkmenistan pasukan futsal menerusi beberapa kejayaan sehingga dinobat sebagai jurulatih terbaik Turkmenistan, jurulatih futsal terbaik Turkmenistan pada 2020. Jadi saya dapat bayangkan bahawa pasukan Turkmenistan akan menampilkan corak permainan ala-ala futsal pada malam ini mungkin kerana jurulatihnya merupakan bekas jurulatih futsal dan juga bekas pemain futsal. Itu yang sangat-sangat mengujakan untuk pasukan Turkmenistan berbanding apa yang mungkin dikatakan dari segi pemain dan sebagainya. Lebih cenderung ataupun lebih terarah kepada status dan juga kelibat Mergen Orozov sebagai jurulatih Turkmenistan malam ini. Okey, menarik. Jurulatih baru mungkin sebab tu dia malu juga untuk ditemu ramah oleh Zul. Okey Zul, sebelum kami lepaskan Zul, nak tahu juga ramalan Zul untuk malam ini dan siapa pemain yang Zul rasa akan menyerlah dalam friendly ni sekejap lagi. Arif Aiman. Okey, saya bercakap atas faktor persiapan dan juga orang kata reputasi pemain-pemain yang sedia ada. Kita dibarisi pemain yang cukup baik dan juga persiapan kita amat baik menerusi fasilitis di JDT. Dan jadi saya memilih pasukan negara menang dengan keputusan 3-0 kerana mungkin lawan juga kurang dari segi persiapan dia, not well prepared untuk game malam ni. Seperti saya katakan, dia datang lewat dan sebagainya kan. Tetapi dalam padang nantilah yang akan menentukan keputusan sebenar, mungkin berlainan dan sebagainya. Kerana kita tahu Turkmenistan juga datang untuk misi balas dendam. Sebelum saya nak lepaskan diri saya kepada Lily dan juga Akbar, saya nak belanja sikit. Kalau ke atas tu, kalau korang perasan, lampu warna kuning tau. Warna kuning sebab untuk tema Harimau Malaya. Harimau Malaya. Harimau Malaya, Akbar. Kalau sebelum ni, lampu ni warna merah dengan biru. Okey. Sebab JDT kan. Tapi malam ni dia kasih warna kuning sempena aksi pertama Harimau Malaya di SSI. Itu yang saya dapat kongsikan. Baik. Cantik stadium. Ingatkan nak belanja biryani kat tepi. Esok saya sampai KL, saya tapau.
Okey, Okey, baik. Zul, 2. Terima kasih, Zul. Thank you, Zul. Have fun. Sama-sama.